Jadi saya punya kerja, saya tak nak melangkau bidang. Kalau dalam ni kita bagi orang ni urus bahagian PA, kita bagi tahu biar dia buat sendiri. Macam tu lah cara dia. Tapi kita tengoklah nanti macam mana. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita dalam bab al-qunut dan telah kita baca hadis-hadis berkenaan tentang qunut nazilah. Berikutnya tentang qunut subuh. So dalam masalah qunut kita ada qunut nazilah, kita ada qunut subuh dan qunut witir. Qunut nazilah seperti yang hadis yang telah kita bacakan. Nabi SAW berqunut selama sebulan selepas rukuk. Yad'u ala ahya min ahya'il Arab. Nabi berdoa ke atas sebahagian kaum ataupun kumpulan daripada Arab. Thumma tarakahu, kemudian Nabi meninggalkannya. Dalam masalah hadis qunut subuh seperti yang juga diriwayatkan bahawasanya daripada Anas dan sebagainya, Nabi SAW yaqnutu أو لم يزل يقنط في فجر أو في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا أو فارق الحياة الدنيا. Hadis itu dijadikan dalil untuk menyatakan adanya qunut subuh oleh mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Malik. Dan telah kita sebutkan bahawasanya hadis yang berqunut Nabi itu selama pada salat fajar hatta faraqad dunya, sehingga Nabi wafat, ada problem, dan hadis itu bertentangan dan bercanggah dengan riwayat sahihain, iaitu Al-Bukhari Muslim, iaitu hadis tentang qunut nazilah. Adapun qunut witir seperti hadis yang berikutnya. Wa 'anil Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma annahu qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalimatin أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله تعالى على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف. Dari Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma annahu qala 'allamani Rasulullah SAW telah mengajarkan kepadaku kalimatin aquluhunna, iaitu kalimat-kalimat yang aku bacakan fi qunutil witri, pada qunut witir, iaitu Allahumma hdini fi man hadait, dan sehinggalah habis doa qunut yang dibaca pada salat subuh tu. ورواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عديت. رواه الخمسة siapa? Diriwayatkan oleh 5 4 sunan tambah Ahmad. وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عديت. Dalam riwayat Tabrani wal Baihaqi ada tambahan wala ya'izzu man adait.
Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan ditambah wa sallallahu ta'ala 'alan nabi. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi sahih. Dalam riwayat Al-Baihaqi Ibn Abbas tadi ada menyebutkan adalah Rasulullah SAW yu'allimuna, mengajarkan kepada kami doa an nad'u bihi, doa yang kami membacanya fil qunuti min salat subuh, qunut pada salat subuh. Sanadnya dhaif. Rawahu Al-Baihaqi fil Kubra, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. So al-hadis ni sahih. Itu hadis yang menceritakan tentang Nabi SAW mengajarkan bacaan qunutul witir. Dan ini bacaan yang warid dalam qunut witir, tidak disebut dalam qunut subuh. Kecuali riwayat yang bawah tu, iaitu bacaan yang diajarkan kepada kami, doa yang kami bacakan dalam qunut subuh, iaitu yang samalah, tetapi sanadnya lemah. Qala an-Nawawi fil Majmu' wa Kitabul Adhkar, rawahu Abu Daud At-Tirmizi wan Nasa'i wa ghairuhum bi isnadin sahih. Qala Al-Albani isnaduhu sahih. Wa amma ziyadatu Tabrani wal Baihaqi la ya'izzu man adait fa dha'afaha an-Nawawi. Adapun tambahan dalam At-Tabrani wal Baihaqi wa la ya'izzu man adait, hadis itu didhaifkan oleh An-Nawawi, lakin qawwaha Ibn Hajar wa Ibn Mulaqqin, tapi dikuatkan oleh Ibn Hajar hadis itu. Adapun tambahan wa sallallahu ta'ala ala nabi fa isnaduha hasan, sanadnya hasan, kama qala An-Nawawi fil Azkar, seperti yang disebut oleh An-Nawawi dalam Al-Azkar. Adapun yang bawah sekali tu kata Al-Hafiz Ibn Hajar sanaduha dhaif, iaitu yang tambahan salat subuh tu dibaca ataupun Nabi mengajarkan bacaan ataupun doa yang kami membacanya dalam salat subuh, wa fi sanadihi dha'f, itu juga disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. So dalam bacaan qunut subuh pula, dalam bacaan qunut witir ni, bila disebut qunut witir, maka bila yang kita salat witir tu, witir adalah penutup segala salat, maka kita boleh kunut. So kunutnya iaitu Allahumma hdini fi man hadait, sehingga habis. Adapun kunut subuh, mungkin mazhab Syafi'i mengambil dalil tentang Nabi berkunut selama sebulan, Nabi berkunut sehingga hatta faraqad dunya tu, itu pada salat fajar. Dan juga oleh kerana riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubra tadi tu, maka dibaca dalam kunut subuh, maka dijadikan bacaan ini juga bacaan dalam kunut subuh. So isunya kembali kepada hukum kunut tu sendiri. Seperti yang telah kita sebutkan, bagi pandangan ulama yang kata kunut subuh tak adalah, kerana bacaan ini adalah dalam bacaan kunut witir. Dan sebut dalam kunut subuh ataupun doa ini diajarkan dalam kunut subuh, problem hadisnya. Tinggal yang ada adalah kunut nawazil, kunut nazilah dan kunut witir. Bacaan kunut witir dah ada dekat sini. Bacaan kunut nazilah disebut oleh dalam beberapa riwayat Nabi doakan kecelakaan ke atas Ar-Ri'al wa Zakwan, iaitu kumpulan yang membunuh qurra dan juga orang yang menentang Nabi ni, maka Nabi doakan kecelakaan ke atas mereka. So ini bacaan kunut witir. Ihdini fi man hadait, ya Allah berilah hidayah fi man hadait, iaitu kita minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma hdini, ya Allah berilah hidayah kepadaku. Hidayah yang kita nak adalah kepada fi man hadait, kepada orang yang telah engkau beri hidayah. Siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa qila fi hadhihi al-faqrah wallati ba'daha bi ma'na ma'a. Kemudian wa'afini fi man 'afait wa'afini an kulli naqsin zahirin aw batinin fid dunya wal akhirah. Wa'afini, afini maksudnya selamatkan ataupun afiat. Kalau afini apa orang kata apa Melayu ni, apa dia terjemah? Kesihatan. Min kulli aibin, daripada setiap keaiban, daripada setiap kekurangan secara zahir ataupun batin. Wa'afini fi man afaita. Kemudian wa tawallani fi man tawallait,
ay bihifdhika an kulli mukhalafati wa nadhari ila ghairik. Tawallani, kita minta Allah Azza wa Jalla ni tolong kita lah. Wa tawallani fiman tawallait. Wa barik li fima a'tait. Ya Allah, berkatilah padaku fima a'taita, atas apa saja yang telah Kau beri kepada kami. Wa qini syarra ma qadait, dan jauhkanlah kami daripada keburukan ma qadaita, keburukan yang telah Engkau tentukan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sesungguhnya Engkau telah menentukan. Taqdi wa la yuqda alaik, tak ada orang yang berkuasa atas engkau. Wa innahu la yadhillu man walaita, dan tidak ada orang yang hina bagi man walaita, bagi orang yang dicintai oleh Allah dan juga Allah Subhanahu wa taala memeliharanya, maka tak ada kehinaan kepada mereka. Tabarakta rabbana wa ta'alaita. So itu bacaan kunut yang kita semua dah hafal. Ada orang tak hafal ataupun dah terlupa dah bacaannya sebab subuh dah tak berkunut. Dah wahabi belaka. Terus kunut pun dah terlupa terus. وقال في شهر الإقناع ولا بأس أن يدعو في قنوت وتر بما شاء والمأموم يؤمن على الدعاء بلا قنوت إن سمع وإن لم يسمع دعا وإذا كان واحدا أفرد الضمير فيقول اللهم اهدني وإذا سلم من الوتر سنة أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته في الثالثة. Disebut dalam syara' al-iqna' wala ba'sa an yad'u fi qunuti witrin, tidak menjadi masalah untuk dibaca dalam kunut witir bima sya'a, apa yang kau nak. Maksudnya apa yang kita nak baca dalam doa kunut witir tu bacalah, boleh, open, apa-apa saja. Wal ma'mum yu'minu ala ad-du'a, dan makmum mengaminkan atas doa yang dibacanya. Mazhab Syafi'i membaca kunut dan dikuatkan bacaan kunut oleh imam. Adapun mazhab Malik, bacaannya sir. Bacaan sir. Bacaan sir masing-masing bacalah. Antara faedahnya orang yang datang lewat boleh ikut. Tapi lepas rukuk tak dapat rakaat. Dalam mazhab Syafi'i, bahagian pertama daripada doa kunut yang mengandungi doa tu maka aminkan. Bahagian kedua, kita kat mana? Apa bahagian keduanya? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Maka itu dibaca pelan. Itu dibaca pelan. Kenapa? Kenapa di awal tu dibaca kuat dan diaminkan? Sebab doa. Bahagian pertama tu doa. Allahumma hdini fi man hadait. So itu doa. So bila imam baca, kuatkan dan diaminkan. Wa ammal ma'mum falahu fi jahril imami halan. Adapun makmum, falahu fi jahril imami halan, bagi keadaan di mana imam menguatkan bacaannya. Keadaan pertama, ayyasma'a qunutul imam. Ayyasma'a qunutul imam, iaitu dia mendengar bacaan kunut oleh imam. Wal asah fi hadhihi al-halah annahu yu'minu ala du'aihi, dan yang asah dalam masalah ini maka diaminkan ala du'aihi, iaitu diaminkan bila dibaca tu. Wala yaqnutu, wala yaqnut, dan dia tidak kunut. Wa bihadha qata'a al-Shimazi fi al-Muhadhab wal aktharun wa huwa alladhi iqtadahu kalamul Baghawi, dan juga disebut oleh al-Baghawi. Wa yajharu bi ta'minihi kal jahri bi ta'minil qira'ah, dan dikuatkan bacaan aminnya seperti dikuatkan bacaan bi ta'minil qira'ah, iaitu diaminkan bacaan tu dengan kuatlah. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin hasan aw sahih an Abdullah ibn Abbas
qala qanata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syahran. Allah Nabi berkunut selama sebulan mutatabi'an, berterusan dalam waktu zuhur, asar, maghrib dan isya dan salat subuh. Fi duburi kulli salatin idh qala sami'a Allahu liman hamidah. Apabila Nabi membaca sami' bangkit daripada rukuk. Min ar-rak'ati al-akhirah yad'u ala ahya min Sulaim ala Ri'il wa Zakwan wa Ghasayya wa yu'amminu man khalfahu, dan diaminkan orang di belakangnya, maksud makmum. Makmum mengaminkannya. Wa qila yatakhayyaru al-ma'mum baina at-ta'min wal qunut. Dan sebahagian mengatakan bahawasanya bitakhiril makmum, boleh makmum itu memilih antara mengaminkan ataupun wal qunut, diam. Wa hal yu'amminu fi kulli al-qunut aw ma fihi ad-du'a faqat. Adakah diaminkan fi kulli al-qunut? Adakah diaminkan pada semuanya? Aw ma fihi ad-du'a faqat, ataupun apa yang mengandungi doa saja? Faqila yu'amminu fil jami'. Maka dikatakan sebahagiannya semuanya diaminkan, termasuk yang akhir itu, bahagian yang kedua juga diaminkan. Al-asahhu alladhi qata'a bihi aktsaru ashabuna annahu yu'minu fi ma fihi ad-du'a faqat. Adapun yang asah dalam mazhab, maka diaminkan hanya pada part yang mengandungi doa saja. Wa huwa al-kalimatil khams, iaitu kalimat yang 5. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, dan yang 5 tu. Wa amma thana'u min qawlihi, adapun ucapan yang berikut ni itu adalah athana, puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa huwa bil khiyar, maka ada pilihan. In syaa syarakahu fihi fayaqulu thana'u sirran taba'an lil imam, sama ada dia nak ikut share ataupun ikut sekali dengan imam dan secara perlahan. Taba'an lil imam, kerana mengikut imam. Qala an-Nawawi wa huwa al-aula, dan itu lebih utama. Li'annahu thana'un wa dhikr la yaliqu fihi ta'min, iaitu pada bahagian kedua tu tak diaminkan tapi juga ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kata an-Nawawi. Maksudnya bahagian pertama, Allahumma hdini fi man hadait, amin, wa afini fi man afait, amin, diam, dengar. Tapi sampai fa innaka taqdi, masing-masing baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, join lah sekali. Dan itu yang dia buat kan, dan itu yang kita buat kan, kita tak. Dan itu dibuat oleh orang Melayu mazhab Syafi'i. Wa in syaa sakata mustami'an li imamihi, kalau dia nak dia boleh diam aja, dengar dia imam, ataupun diam je. Wa in syaa qal ashhad aw bala wa ana ala dhalika minasyahidin, ataupun kalau dia nak cakap waktu yang berikutnya dia kata ashhad, ataupun fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, bala. Ataupun wa ana ala zalika minasyahidin, wa ana ala zalika minasyahid, aku bersaksi demikian. Boleh. Habis. So itu tentang bacaan qunut dan cara dibaca yang disebut dalam mazhab, yang disebut dalam mazhab Asy-Syafi'i. قال شيخ الإسلام يخير في دعاء القنوت بين فعله وتركه ويفضل أن يختمه بالصلاة على النبي. لما روى الترمذي وعن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. قال شيخ الإسلام, berkata Syekhul Islam, يخير في دعاء القنوت,
maka boleh dipilih dalam doa kunut ini sama ada nak buat ataupun tak buat. Nak buat ataupun tak buat. Dan diakhirkan dengan as-salatu ala nabi, salawat kepada nabi, berdasarkan riwayat At-Tirmizi daripada Umar radhiyallahu anhu tadi. Berdasarkan hadis Umar tu dia kata doa mauqufun bainas samai wal ardi, doa itu tergantung antara langit dengan bumi. La yas'adu minhu syai', tidak diangkat sedikit pun sehingga dia salat atas nabi, hatta tusalli ala nabiyyik. Wa syuri'at as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwal du'a wa awsatuhu wa akhiruh. Wa qala ba'duhum yanbaghi an يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ منه. قال الشيخ جاء في ذلك أحاديث لا تقوم بها حجة. Dan disyariatkan as-salatu ala nabi, salawat ke atas nabi ni fi awal doa, di awal doa boleh, atau di tengahnya, wa awsatuhu wa akhiruhu, ataupun di akhirnya. Wa qala ba'duhum, dan sebahagian pula kata yanbaghi an yamsaha wajhahu bi yadayhi, setelah habis sapu muka. Ba'dal faraghi minhu, lepas habis baca doa kunut sapu, sebahagian kata. Qala Syekh jaa fi dhalika ahadith la taqumu biha hujjah. Tapi semua hadis yang menceritakan tentang doa, lepas habis doa tadah tangan kemudian sapu muka, semuanya problem laku. Semuanya dhaif. Oleh kerana dhaif, maka selepas doa buat apa? Terus jatuhkanlah. Terus jatuh saja ke bawah. Dia nak buat juga, hadis lemah lah. Ataupun doa umum yang lain, dia pun doa umum, dia pun sapu. Hadisnya lemah lah. Hadisnya lemah. Sehingga sebagian para ulama sebut orang jahil je yang sapu muka lepas doa. Tapi oleh kerana dengan hadis-hadis yang ada yang banyak tu, tapi semua masalah, maka orang sapu juga muka lepas doa lah kan. So tak ada dalil yang kukuh ataupun tak ada hadis yang sahih tentang menyapu muka setelah doa, termasuk doa kunut. Termasuk doa kunut. Ada orang dia tadah, kemudian nak turun pun masih tadah lagi, tu pun pelik juga. Dia doa kunut, imam dah nak turun sujud, dia pun turun Allah dengan sambil menadah tangan dia tu. Takut tertumpah kot tak. Yang ada sapu ni adalah bila baca 3 kali sebelum tidur. Kan? So hak tu sapu, dan tu bukan muka saja, maka tu sapu seluruh badan. Hak tu ada. Ada apa nak tanya doa kunut? Lepas tadah dia terlongkor pula. Doa tolak bala. Kan doa tolak bala itu tolak bala lah kot, kan? Betul gitu pula. Betul macam tu pula. Mana datang benda ni? Kalau kita minta tolak bala, tak gitu juga. Kan minta tolak bala macam tu lah. Tak gitu. Menolak. Tolak kan. Sebahagian kata begitulah. Secara logik, main logik. So bila tolak bala tu tolak gitu. Mungkin orang salah faham kot daripada doa Nabi kot. Kita dah sebut dah dulu kot. Wallahualam, tak ingat. Nabi SAW bagaimana cara doanya? Ada pelbagai cara tak? Nabi doa ada pelbagai cara. So sebahagiannya tadah tangan, sebahagiannya tak tadah tangan. Dalam tadah tangan pula, tu disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami' Ulum Al-Hikam. Maka disebut tentang benda-benda dalam mensyarahkan hadis tentang doa. So dalam menadah tangan bila doa, antara yang disebut dalam riwayat, kadang-kadang Nabi buat begini. So tapak tangan menghadap muka, belakang tapak tangan menghadap kiblat.
Contohlah. Kadang-kadang Nabi buat begini. Tapak tangan menghadap langit, belakang tapak tangan menghadap bumi. Kadang-kadang tapak tangan menghadap muka, belakang tapak tangan menghadap muka. Okey. Tak. Belakang tapak tangan menghadap langit, tapak tangan menghadap bumi. Dia pun faham begitulah. So gitulah kan. So dia faham gitu. Tapi ulama jelaskan yang macam tu. So bila Nabi angkat tinggi doa, tangan baginda diangkat tinggi sehingga yang ni menghadap bawah, yang ni menghadap atas. So begini, bukan begini. So kemungkinan orang faham demikian. Kemungkinan sebahagian memahaminya begitu. So faham macam tu. Sedangkan yang lebih sahih atau lebih tepat, wallahu a'lam, adalah beginilah. Iaitu Nabi doa sehingga jatuh ridak baginda. Itu Nabi angkat tinggi, jatuh ridak baginda ke belakang. Yang lain, Nabi doa dengan mengangkat jari telunjuk seperti atas mimbar dan juga atas kenderaan. So atas mimbar dengan atas kenderaan, Nabi doa begini. Boleh tak doa dengan tak mengangkat langsung tangan? Boleh. Terutamanya doa-doa khusus. Doa khusus adalah doa yang diajar oleh Nabi SAW, dibaca dalam keadaan tertentu. Tapi Nabi tak angkat tangan. Seperti doa makan, doa lepas makan, doa pakai baju, tak pakai baju. Tak pakai baju, doa tanggal baju. Doa naik kenderaan, turun kenderaan dan semualah. Semua zikir-zikir harian tu. Maka itu Nabi buat tanpa menadah tangan. Ianya Nabi sebut gitu saja. So boleh doa kadang-kadang letak tangan dan doa. Apa masalahnya? Kadang-kadang kalau kita berada dalam majlis dan orang berdoa, kan kita amin saja tanpa menadah tangan. Amin. Amin. Tanpa menadah tangan. Tinggal lagi dalam bab menadah tangan dalam doa, hadis mutawatir. Dalam bab menadah tangan bila doa mutawatir hadisnya. Tapi itu merujuk kepada doa yang umum. Maksud doa umum ialah doa bila kita nak berdoa ke Allah. Iaitu doail masalah. Doa masalah. So bila doa permintaan, doa masalah, maka kita tadah tangan. Kerana hadisnya mutawatir. So tadah tangan. Macam mana cara nak tadah? Macam tadi. Atau macam mana? Nak rapat ke nak buka? Sukati lah, mana dia beritahu. Nak rapat ke nak buka? Sebab kata jangan buka nanti jatuh tengah. Sebut. Maka dia rapat kan. Sebab tu dia mau lepuk kat muka dia. Sebab banyak ni, dia tadah ni. So mesti sapu sebab ni. Kau tengok gitu rugi dia kata. Rugi doa jatuh ke bawah. Doa biar sungguh-sungguh macam ni dia kata. Siapa aja orang tak tahu. So umum lah, bila sebut tadah tangan, sukatilah nak tadah macam mana. Nak tadah macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke. Sukati. Sebab dia tak diterangkan pula Nabi rapat tak rapat tangan. Nabi hanya menadah kedua tangannya. So kalau tak ada ke langit dia nak buat begitu pun boleh juga. Kalau dia nak buat begitu pun boleh juga. So luas dalam bab ni. Atas mimbar Jumaat gini. Atau pertanyaan tangan. Qabbahallahu tilkal yadain. Nampak khatib menadah tangan, qabbahallahu tilkal yadain. Mudah-mudahan Allah Taala burukkan kedua tangan tersebut. Sebab Nabi tak pernah angkat tangan atas mimbar. Naik kenderaan juga begitulah. So tak payahlah duk sibuk. Accident lah. Ataupun doa saja pakai sambil pegang steering. Doa lah. Ada nak tanya? Kunut witir. Angkat tangan. Kunut witir angkat tangan kemudian diaminkan. Man khalfahu. Ba'da ruku'. Sebahagian juga ada yang berpendapat sebelum ruku'. Sebelum ruku' boleh, tapi banyak selepas ruku'. Ba'da ruku'.
selepas daripada rukuk. Berikutnya, habis ya, bab kunut. Ada tanya bab kunut? Kunut panjang, kunut pendek ada tak? Macam mana kunut pendek? Macam mana? Orang solat subuh, imam kunut kita tak angkat tangan, boleh tak? Dah tentulah Wahabi kan? Dia tak kunut subuh, tapi imam kunut subuh, dia pun biarkan tangan dia ke bawah kan. So apa pilih yang mana? Sebahagian memilih tak angkat tangan lah, sebahagian memilih angkat tangan. Ibn Bas pilih angkat tangan kerana dalil ikut imam. Dalil ikut imam. Atau Ibn Utsaimin buat dalil ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. So bila imam dijadikan untuk diikuti dalam perbuatan solat, dalam perbuatan solat ataupun af'al, perbuatan-perbuatan solat. So perbuatan-perbuatan solat imam buat kena ikut. Rukuk. I'tidal. Angkat takbir. Termasuk kunut. Maksudnya angkat tangan, kunut. Kerana kunut warid tak? Kunut dalam solat warid tak? Warid. Kunut dalam solat warid. Kunut witir. Dan kunut nazilah kan? So warid. Ada dalam hadis. Imam berkunut walau waktu subuh. Dia kunut subuh. Asal perbuatan itu warid. Itu asal perbuatan kunut dalam solat ada. Maka bila innama ju'ilal imamu liyutamma bih, imam dijadikan untuk diikuti. Maka bila dia angkat tangan kunut angkat tangan, ikut imam. Sebahagian kata tak angkat tangan kerana pada dia kunut subuh tak ada. So bila kunut subuh tak ada, imam beriktikad ada kunut subuh. Iaitu kunut yang khusus waktu subuh, bukan kunut nazilah waktu subuh. Iaitu seperti kita di Malaysia. So bila kita solat subuh dekat masjid-masjid kita, kunut subuh ada. Maka dah memang tentu dah itu kunut subuh kan. Maka bila dia kunut subuh pada aku tak ada. Maka dia pun tak angkat lah. So dia ijtihad, dia tak angkat. Boleh tak? Bolehlah juga. Tapi kalau tanya saya, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, imam dijadikan untuk diikuti, maka kena kunut. Imam angkat tangan kunut subuh, kita angkat tangan juga kunut subuh. Ikut imam. Atas alasan macam saya sebut tadi. Atas alasan maksudnya kunut itu asalnya ada dalam salat. Iaitu kunut witir dan kunut nazilah. Dan kita sebut kunut nazilah boleh dalam setiap masa. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bila nazilah tu dah berkurangan, kita ambil dalam salat jahriyah. Subuh, maghrib, isyak. Bila nazilah tu makin berkurangan, ambil dalam salat subuh. Bila dia lagi berkurang dah tak ada dah, maka tak payah dah. Berhenti. So, ada pada asalnya kunut tu. Tinggal lagi kunut subuh. Itu perbahasannya lah. Dia memilih untuk tak angkat tangan kunut subuh. Dia kata, tak apalah, nanti orang tengok aku tak angkat tangan, nanti orang boleh tanya aku, nanti aku syarah lah. Itu dia punya cakap kan. Itu mungkin dia punya pandangan lah. So dia boleh syarah, tapi orang tak tanya pun. Kalau orang tanya, orang tanyalah. Kalau orang tanya, boleh syarah. Kalau tak kerti syarah, macam mana? So, wallahualam. Kau tanya saya, tak ya, kena angkat lah. Kena angkat. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Kalau dia ikut sebagai ustaz-ustaz kita yang lain, dia kata tak angkat tangan, maka ikutlah. Apa kita tanya tadi sebelum tadi tu? Saya tanya soalan apa sebelum soalan ni? Kunut panjang pendek. Ada ke tak ada? Ada diajar kan, tapi aku tak hafal lah. Tak hafal lah. Kalau pergi Mekah kan, dia tak kunut, baca kunut pendek. Apa tak ada?
apa benda tadi sebut kunut pendek tu, dia tasbih ke benda, tak ingat. Tu saya tak tahu di mana datang. Wallahualam. Yang sebahagian duk berkunut subuh ni pula, bila pergi Mekah Madinah, dia pula tak angkat tangan. Bukan, dia pula angkat tangan kan. Dia angkat tangan lah. Imam tak angkat tangan. Imam pula lambat pula kan. Imam pula maksudnya i'tidal lama. Sebelum turun sujud, nampak tu imam bagi ruang kepada geng-geng Syafi'i untuk kunut subuh. Betul kan, siapa kata? Dia kata Imam Mekah tu pandai. Dia bagi ruang untuk geng-geng Syafi'i ni baca kunut. Sebab tu dia lama. Memanglah tidak lama sebab banyak bacaannya boleh baca. Dan Nabi baca banyak bacaan. Panjang lagi tak? So dia baca bacaan-bacaan yang warid dalam sunnah Rasulullah waktu i'tidal. Bukan sebab nak tunggu kau. Apa dia? Kalau dia tak sempat, sebab tak sempat maksudnya? Imam dah turun bawah, ada sujud sahwi. Tak tahu lah dia buat macam mana, aku tak pernah tengok. Kalau tak tahulah sama ada dia habiskan kan. Tak tahulah, hampa tanyalah orang Malaysia. Sama ada dia habiskan ataupun dia ikut imam kemudian dia sujud sahwi. So dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi lah kan. Kalau terlupa baca kunut, maka dia suruh sujud sahwi. Kalau dia terlupa sujud sahwi, ulang solat, tak payah dah lah. Mazhab Syafi'i kata yang kena kunut, yang terlupa kunut subuh, maka dia kena sujud sahwi. Tapi kalau sujud sahwi pun dah lupa, tak adalah masalah. Sahlah solat subuhnya. Tak ada siapa kata tak sah, sebab tu benda tu sunat. Mazhab Syafi'i pun sunat jugalah. So kalau dia tak baca, apa masalahnya? Dia tahu geng-geng Wahabi je kena hormat dia. Yang dia tahu hormat Wahabi. Bila geng-geng Wahabi datang tempat ni, kenalah hormat kunut subuh. Bila dia pergi, dia tak hormat pula Wahabi. Masalah. So terpulang kat dia lah. Bacaan sujud sahwi apa dia? Subhana man la yanamu wa la yasu. Betul ya? Itulah yang kita belajar kan. Subhana man la yanamu wa la yasu. Betul ke tak? Dalilnya? Tak ada dalil. Dinakalkan oleh An-Nawawi. Nawawi sendiri sebut tentang bacaan Subhana man la yanamu wa la yasu, tapi tak tahu dari mana dia ambil. Wallahualam. Tak tahu dari mana dia ambil. Saya sebut contoh dulu dekat Masjid Rawang. Dah sebut dah, Nawawi sebut. Itu Nawawi sebut dan dinakalkan, tapi tapi ulama tak tahu mana dia ambil word tu. Ataupun mana dinakalkan Subhana man la yanamu wa la yasu. Dia kata, saya kata Imam Nawawi jahil. Imam Nawawi tak tahu apa. Tak semua yang imam sebut mesti betul kan. So dia sebut dan dia nakal. So dalam mazhab kita dan kita belajar kat sekolah, gitulah ucapan dalam sujud sahwi. Tapi sujud sahwi bacaannya sama seperti sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa nak tanya? Dah pukul 9 dah. Malas nak masuk berikutnya. Yang berikutnya tentang turun sujud. Hadisnya tu kalau nak bahas panjang lah. Tapi kalau kita pendekkan boleh kot. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabruku al-ba'iru. وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل ابن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة
فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallam, "Idza sajada ahadukum," apabila salah seorang kamu sujud, "fala yabruku kama yabrukul ba'ir." Jangan dia turun sujud macam unta turun. "Wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi." Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis Abu Daud, At-Tirmizi wan Nasa'i. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Mishkat dan lainnya. Akhrajahu thalathatu wa huwa aqwa min hadis Wa'il ibn Hujr. Hadis ini lebih kuat daripada hadis Wa'il ibn Hujr, iaitu ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iza sajada, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia sujud, apabila dia sujud, wada'a rukbatayhi, meletakkan dua lututnya, qabla yadayhi, sebelum dua tangannya. Hadis Abu Daud, At-Tirmizi wan Nasa'i, Ibnu Majah, didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa. Akhrajahu al-arba'ah. Fa inna lil awwali syahidan min hadisi Ibnu Umar. Adapun fa inna lil awwal, adapun riwayat yang pertama, iaitu riwayat yang kata turun tangan dulu sebelum lutut. Syahidan min hadisi Ibnu Umar, ada syahid daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari mu'allaqan mauqufan, dan disebut oleh Al-Bukhari secara mu'allaqan mauqufan. Mu'allaq, hadis mu'allaq. Rawahu al-Bukhari ta'liqan fi kitab al-azan. Al-Bukhari sebut secara ta'liq tanpa sanad dalam kitab al-azan. Babu yahwi bil takbir hatta yasjud. Bab yahwi bil takbir hatta yasjud. Bab yahwi bil takbir, dengan takbir apabila turun sujud. Wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Maka sebahagian ulama mensahihkan hadis turun tangan dulu sebelum lutut, dan sebahagian mendaifkan turun tangan dulu sebelum lutut. Sebahagian menyatakan yang sahih adalah lutut dulu sebelum tangan, dan dia daifkan yang sebaliknya. Al-Albani menyatakan hadis turun lutut dulu sebelum tangan muttarib, dhaif. Khilaf ulama dalam masalah ni. Musannif, pengarang kitab kita ni, kata hadis pertama lebih aqwa. Al-Hafiz Ibnu Hajar kata hadis turun tangan dulu sebelum lutut aqwa, lebih kuat daripada hadis Wa'il ibn Hujr. Disokong lagi dengan pemahaman tentang unta. Apa dia pemahaman tentang unta? Lutut unta dekat kaki depan, kan? Lutut unta, bukan unta saja, lutut binatang yang 4 kaki ada dekat depan kakinya, bukan kat belakang. Kerana yang belakang tu lututnya ke belakang. Faham? Maksudnya kaki belakang tak ada lutut. Kaki depannya berlutut. So bila lembu ataupun kambing ataupun unta turun, dia kepak dulu kaki depannya tu, kan? Maka dia turun atas dia punya tombui kaki tu, lutut dia. So lutut binatang yang 4 kaki berada di depan adalah bahasa Arab yang fasih, fusah. Disebut dalam lisanul Arab. So lisanul Arab sebut lutut binatang yang berkaki 4 adalah di depan. So bila unta turun, maka dia turun dengan lututnya dulu, baru dia rebahkan badannya, kan? Okey. Sebagai ulama melihat hadis ini merujuk kepada hai'ah. Hai'ah bentuk, bukan kira lutut tak lutut, tapi bentuk unta turun macam mana. So, fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Jangan turun macam unta turun. Secara hai'ah, secara bentuk umumnya, unta turun depan dulu. Dia turun depan dulu, baru belakang. Bermaksud, orang jangan turun depan dulu. Maksudnya, orang jangan tangan dulu. Lutut dulu, baru tangan.
Sebab dari sudut hai'ah. Sebab hadis tu kata fala yabruku kama. Jangan dia turun kama, seperti kama. Dia tak kata fala yabruku ala. Dia tak kata jangan turun atas apa yang unta turun di atasnya. Ala ma yabrukul ba'ir. Maksudnya kalau ala, maksudnya unta turun atas apa yang dia turun, dan betul. Maksudnya lutut dulu. So jangan lutut dulu, tangan dulu. Itu Ibn Utsaimin sebut. So hadis ni sebut hai'ah, bentuk. Maka bila disebut bentuk umum, dia tak kira lutut tak lutut, tapi keumuman bentuk binatang empat kaki ni bila dia turun nak duduk, dia akan depan dulu. So kita kena menyelisihinya, kena belakang dululah. Maksudnya lutut dulu baru tangan. Yang kata kama yabrukul ba'ir, maka dilihat pula tak semesti hai'ah. Kama yabrukul ba'ir, macam mana unta turun, maka unta turun dengan lutut dulu, maka tangan dulu. So mana nak ikut? Sukatilah. Hampa nak jadi unta yang mana pun tak apa. Ha? Okey, kalau kita raih kedua-dua, maksudnya apa? Maksudnya orang tua memang tak boleh turun lutut dulu, maka dia pasti turun tangan dulu. Ataupun orang yang ada problem dengan lutut, ataupun ada problem sakit belakang, tak tahulah apa-apa problem yang menyebabkan dia tak boleh nak lutut dulu. Sebab kalau dia turun lutut dulu, dia akan ada beban kat belakang badannya tu. Maka dia akan turun tangan dulu, sebagaimana yang orang-orang tua lakukan. Bagi mereka yang berpendapat seperti yang disebut oleh Al-Albani dan yang seumpama dengannya, mesti turun tangan dulu. Maka tak kira lah kau tua ke, kau muda ke, tangan dulu. Maka dia turun tangan dulu. Dan bila turun tangan dulu tu, janganlah maksud dia beratas, turun tangan dululah. Maksudnya rendahkan badan dan letak tangan dulu di atas bumi, dan baru berikutnya letak lutut. Wallahu a'lam. Khilaflah dalam masalah ni. So sebahagian kata lutut dulu, sebahagian kata tangan dulu, sebahagian kata tangan dulu, lutut dulu. Sukatilah. Kalau tanya saya, Allah a'lam, saya lebih selesa dengan tangan dulu. Tapi kadang-kadang in certain case dalam keadaan kita tak selesa, kita nak lutut dulu pun okey. So nak lutut dulu okey, kemudian ke tangan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Itu kesimpulan lah. Panjang lebar dia punya perbahasan, baca sendirilah. Sebab dia punya perbahasan di sekitar hadis je. Perbahasannya di sekitar hukum hadis tu. Dhaif ke tak dhaif? Mana satu yang sahih? Lutut dulu ke tangan dulu ke, ataupun tangan dulu, lutut dulu yang sahih? Yang penting dua-dua ulama hadis ada kata. Sebahagian sahihkan ini, sebahagian dhaifkan. Sebahagian sahihkan ini, sebahagian dhaifkan ini pula. Wallah, ni semuanya ijtihad belaka. Semua ijtihad. Dah lah, nanti kita sambung. Apa tu? Tak sampai lagi kot. Nanti kita sampaikan. Nanti, ni baru nak turun, belum naik lagi. Siapa? Wallah, nanti kita sebut tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.